Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Saya Nur Ashkin Abdul Rahman. Dan saya Ivan To bertemu dalam Nasional 8 edisi 1 September. Berikut tumpuan utama malam ini. Peniaga diberi tempoh seminggu turunkan harga barang. Pengasingan sisa pepejal di 7 negeri mula dikuat kuasa. Ringgit dan pasaran modal dibincang mesyuarat pertama JKE. Susulan penurunan harga minyak yang berkuat kuasa hari ini, peniaga diberikan masa seminggu untuk menurunkan harga barangan. Tegas Menteri Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Hamzah Zainuddin, pihaknya akan menggempur habis-habisan mereka yang enggan mengikut arahan setelah tempoh tersebut tamat. Saya minta kepada semua peniaga-peniaga yang dahulu menaikkan harga barang bila kerajaan naikkan 20 sen harga minyak untuk bersedia, kerana saya nak melihat tidak ada profit sharing di kalangan peniaga-peniaga ataupun mereka yang mempertingkatkan atau menaikkan harga dengan sewenang-wenangnya ketika harga minyak dahulu naik. Bila kita bincang dengan mereka, mereka kata the effect on the supply chain itu menyebabkan banyak harga-harga naik. Tapi hari ini the supply chain also involve harga minyak turun, transportation sepatutnya turun, banyak production costnya juga turun. Maka saya nak beritahu, saya minta penguatkuasaan selepas seminggu untuk melihat sama ada mereka ini benar-benar bercakap apa yang mereka buat sebelum kita menurunkan harga minyak. Beliau menekankan adalah tidak wajar peniaga kekal dengan harga sekarang sedangkan kos pengangkutan berkurangan. Harga petrol RON 95 dan RON 97 turun 10 sen seliter masing-masing kepada RM1.95 dan RM2.35. Manakala diesel turun 15 sen seliter kepada RM1.80. Penggunaan minyak negara dianggarkan sebanyak 2.2 bilion liter sebulan. Jawatankuasa Ekonomi Khas JKE yang mengadakan mesyuarat pertamanya hari ini tampil dengan beberapa cadangan yang disyorkan 10 ahlinya. Pengerusi JKE Datuk Seri Abdul Wahid Omar berkata cadangan tersebut bagaimanapun tidak melibatkan sebarang rancangan pelaksanaan langkah kawalan modal. Jelas beliau langkah dan polisi yang dicadangkan itu terlebih dahulu akan disemak semula sebelum dikemukakan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Ini agak premature untuk menyebutnya. Jadi cuma yang saya boleh berikan dari segi perbincangannya menyeluruh, merangkumi bukan sahaja pasaran kewangan dan pasaran modal, tapi juga isu-isu impact kepada real economy, isu-isu berkaitan dengan pelaburan dan juga kesan kepada rakyat secara umum. Mesyuarat hampir 3 jam itu bermula dengan taklimat komprehensif oleh Wakil Bank Negara, Unit Perancang Ekonomi dan Suruhanjaya Security. Taklimat tersebut membolehkan JKE mempunyai diagnosis lengkap mengenai persekitaran ekonomi dan pasaran semasa serta tindak balas yang boleh dilaksanakan kerajaan. Mesyuarat JKE seterusnya akan diadakan Jumaat ini. Dalam pada itu, Jawatankuasa Khas Ekonomi JKE yakin momentum pertumbuhan ekonomi negara berterusan tahun ini di sebalik ketidaktentuan ekonomi global. Keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia dijangka menepati sasaran pertumbuhan antara 4.5 hingga 5.5%, manakala sasaran defisit fiskal kekal pada 3.2%. Will continue. Fiscal consolidation will continue. And beyond that, there is actually the fiscal reform that we had already instituted. So that will continue.
Cabaran seperti penyusutan nilai ringgit katanya tidak akan menjejaskan komitmen pelaburan kerajaan kepada projek-projek yang memanfaatkan rakyat seperti projek transit aliran masa MRT. Setelah 43 tahun beroperasi sebagai Malaysia Airlines, syarikat penerbangan nasional itu hari ini memulakan lembaran baru sebagai Malaysia Airlines Berhad atau MAB. Entiti baharu itu berjaya merekodkan 89.8% pencapaian ketepatan masa OTP pada hari pertama ia beroperasi. Dalam satu kenyataan, Ketua Pegawai Eksekutif MAB, Christoph Muller, pihaknya teruja dan telah bekerja keras sejak beberapa bulan lalu untuk memastikan proses peralihan berjalan lancar. Bagi menyambut peristiwa bersejarah ini, pihak pengurusan kanan dan warga kerja MAB telah melakukan tinjauan di sekitar KLIA untuk bertemu dan menyambut pelepasan dan ketibaan penumpang penerbangannya. Sebagai menandakan bermulanya era baru bagi syarikat penerbangan itu, pihak pengurusan turut menghulurkan cenderamata kepada penumpang dan tiket penerbangan kelas perniagaan kepada seorang pemenang bertuah. Penerbangan sulung MAB merupakan pesawat MH433 dari Hong Kong yang tiba di KLIA pada pukul 12.26 pagi tadi. Manakala penerbangan terakhir bagi Malaysia Airlines adalah MH149 yang berlepas ke Melbourne pada pukul 11.50 malam tadi. Juga bermula hari ini pelaksanaan pengasingan sisa pepejal di Punca yang melibatkan 7 negeri termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia selaras usaha mengurangkan kos pelupusan sisa pepejal dan pelestarian alam sekitar ke arah negara maju. Dengan pelaksanaannya, pengguna diminta mengasingkan sisa pepejal mengikut kategori bagi menambah baik tahap kita semula negara. Majlis pelancaran berlangsung pagi tadi di Maib, Serdang, Selangor oleh Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Abdul Rahman Dahlan. 7 negeri yang telah menerima pakai Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Akta 672 ini termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Perlis dan Kedah. Pemilik kediaman di negeri-negeri ini wajib mengasingkan sisa pepejal mereka mengikut kategori seperti kertas, plastik dan lain-lain. Berdasarkan Akta 672, denda kompaun maksimum sehingga RM1,000 boleh dikenakan terhadap penduduk yang enggan melaksanakan pengasingan sisa pepejal. Bagaimanapun pelaksanaannya akan dilakukan secara berperingkat. Kita ada brosur yang kita serahkan kepada semua isi rumah di mana-mana mereka yang rumah mereka yang ada yang menerima pakai Akta 672 ini akan kita serahkan brosur-brosur demikian. Dan kemudian media sendiri, terima kasih, saya membelanjakan lebih kurang 2 bilion ringgit sekarang ini. 2 bilion ringgit yang kita boleh beli banner sekolah, banner universiti, banner jalan raya. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp Malaysia Dato' Abdul Rahim Muhammad Noor menjelaskan 9 bulan tempoh percubaan diberikan bagi masyarakat mengamalkan pengasingan sisa pepejal. Dan sekiranya mereka tidak mengamalkan pengasingan pepejal yang bermula hari ini, hanya notis amaran akan diberikan sebelum penguatkuasaan undang-undang sepenuhnya bermula Jun tahun depan. Ketika ini pihaknya telah melakukan kutipan sisa pepejal sebanyak 3 kali seminggu. Sebenarnya kita sudah amalkan kutipan sebenarnya 3 kali seminggu. Yang mana 2 kali seminggu itu adalah sisa baki makanan dan sebagainya macam saya sebut tadi. Dan kita hanya letakkannya di dalam plastik. Apa-apa plastik kita boleh pakai. Kita boleh guna semula plastik di shopping mall, kita ambil, kita ikatkan. Cuma kita letakkan di rumah dahulu bagi barang-barang ataupun sisa yang boleh kita semula. Itu saja. Beliau yang ditemu bual dalam Nasional 1 turut berharap masyarakat menerima baik dasar ini untuk kebaikan bersama. Untuk sebarang aduan dan pertanyaan, orang ramai boleh menghubungi talian seperti tertera. Secara mikro, setelah kita kutip contohnya barangan yang
Dalam pada itu, 40% dari keseluruhan 6 tapak pelupusan sampah di Negeri Sembilan akan dapat diselamatkan dengan pelaksanaan pengasingan sisa pepejal dari premis kediaman. Kerajaan negeri melalui SW Corp juga akan menyediakan tong sampah berpusat bagi penduduk yang mendiami rumah pangsa bagi memudahkan mereka mengasingkan sisa pepejal untuk proses kitar semula. Justru kesemua pemilik perlu membiasakan diri mengasingkan sisa pepejal di rumah. Risalah untuk mendidik rakyat mengenai kaedah sebenar melakukannya akan diberikan. Terima kasih dan kenang-kenangan. Majlis dengan ini mempersilakan Yang Berbahagia Tuan Syarizal bin Samad, Pengerusi SW Corp Negeri. Dan apabila sistem ini kita guna pakai, bermakna kita boleh menyelamatkan almost 40% daripada pusat pelupusan di negeri ini. Out of 100%, 40% kita save kalau kita mengamalkan sistem pengasingan sisa di sumber bagi kerajaan Negeri Sembilan. Because kita seperti yang saya sebut, kita buang sisa ini 1 tan untuk 1 hari. So you just imagine kalau 1 tahun berapa tan kita keluarkan. Dan dalam kesemua ini, kalau kita mengamalkan sistem pengasingan ini, bermakna kita sudah selamat 40%. So in other words, kita memanjangkan jangka hayat pusat pelupusan yang telah kita ada. Esko Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Jalaluddin Alias menyatakannya selepas merasmikan program 1 Million Bottles, One Dream di Sekolah Kebangsaan Paroi Jaya. Di Kedah, SW Corp Negeri mengeluarkan 588 surat peringatan mesra kepada pemilik premis berkaitan pelaksanaan pengasingan sisa pepejal di sumber. Ia hasil Ops Mata Hati sejak 1 hingga 25 Ogos lalu di 275,414 premis di Kedah. Ops Mata Hati melantik Jawatankuasa Perwakilan Penduduk sebagai rakan SW Corp bagi menjelaskan pelaksanaan akta berkenaan kepada penduduk setempat. Sistem tersebut ia dijangka mengurangkan 40% jumlah sisa pepejal yang dihantar ke pusat pelupusan sekaligus menambah jangka usia tapak pelupusan sedia ada. Sementara itu, orang ramai yang ditemui menyambut baik usaha yang dilakukan SW Corp bagi memastikan bahan terbuang tidak disia-siakan begitu sahaja selain dapat mengindahkan kawasan sekitar. Ini dah kita boleh asingkan, lepas tu boleh kita semula pula boleh jual balik je kan. Yang botol-botol plastik ni boleh jual balik. Sebagai pelajar, saya rasa benda ni bagus, dapat meningkatkan kesedaran dan dapat memupuk pelajar tentang cara mengasing pelajar dengan betul lah. Lagi satu, dia boleh kurangkan masalah persekitaran dekat bumi ni. Anak-anak didik kita jadi macam orang Jepun yang berattitude. Kan orang Jepun mereka lebih kepada kebersihan, lebih terjamin dan saya rasa baguslah kalau penduduk Malaysia pun ikut jejak mereka. Dapat mengurangkan pengasingan sisa di sumber di tempat pelupusan sebab kita tahu tempat kita sekarang ni terlampau banyak sangat sisa yang kita dibuang tempat tapak pelupusan. Jadi kalau kita dapat kurangnya kita dapat lagi tanah yang boleh kita dirikan rumah daripada tapak pelupusan sepujal. Polis Kuala Lumpur sedang memburu 2 wanita yang dirakam memijak gambar Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dalam perhimpunan bersih 4 di Ibu Negara pada Sabtu dan Ahad lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Tajuddin Mat Isa berkata sudah tiba masanya polis bertindak mengikut peruntukan undang-undang yang ada. Tegas beliau, meskipun tiada insiden buruk berlaku namun banyak kesalahan membabitkan Akta Hasutan dan Akta Perhimpunan Aman 2012 didapati berlaku sepanjang perhimpunan berlangsung. Sementara itu, Pengerusi Bersih 4 Maria Chin Abdullah dan 6 lagi individu yang dikaitkan dengan perhimpunan itu diminta tampil bagi membantu siasatan di Bukit Aman sebelum 10.30 pagi esok. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur Datuk Zainuddin Ahmad, 6 lagi adalah Timbalan Kerusi Bersih Sarajun Huda, Bendahari Bersih Masjid Liza Hamzah, Ahli Jawatankuasa Bersih Fahana Halim dan Fadiah Nadwa, Ahli Sekretariat Bersih Mandit Singh dan aktivis pelajar Adam Atli. Setakat ini tiada sebarang waran tangkap dikeluarkan.
Mengenai isu sama, bil berjumlah RM65,000 akan dihantar kepada penganjur bersih 4. Ia sebagai kos tambahan untuk kerja-kerja pembersihan sekitar Kuala Lumpur selepas penganjuran Perhimpunan Haram tersebut. Menurut Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Abdul Rahman Dahlan, Perhimpunan Bersih yang dianjurkan pada 29 Ogos lalu telah menyebabkan banyak kekotoran dan kerosakan di sekitar Kuala Lumpur. To me, there's nothing new that we could hear from them. It's always been the same thing again and again and again. So there's not much of issue as it is right now. I think kita dah immune to bersih, and we are very happy that there's no violence. Justru beliau meminta pengerusi bersih 2, Maria Chin Abdullah, untuk tidak membelanjakan wang sejumlah 1.5 bilion hasil derma orang ramai untuk penganjuran perhimpunan tersebut. Mengulas isu sama, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengingatkan ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK agar tidak terlibat dalam sebarang perhimpunan haram. Tambahnya, mereka perlu lebih rasional sebelum menyertai mana-mana perhimpunan kerana JKKK dianggap sebagai orang paling hadapan kerajaan di kawasan kampung. Kalau perhimpunan yang mendapat permit misalnya, tidak ada salah. Ya. Macam perhimpunan bersih, saya dipahamkan pihak polis telah pun mengenal pasti kawasan. Saya dipahamkan stadium dan sebagainya ataupun di kawasan yang telah pun dikenal pasti, dah di-offer supaya berdemonstrasi di situ. Kerana dataran mereka tidak sepatutnya dijadikan tempat demonstrasi. Jadi yang saya tekankan adalah JKK mesti menjauhkan diri daripada perhimpunan haram. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Ramah Mesra bersama JKKK Negeri Sembilan di Seremban. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak siang tadi menerima kunjungan hormat Menteri Pertahanan Perancis Jean-Yves Le Drian di Pejabat Perdana Menteri Putrajaya. Ketibaan Jean-Yves dan delegasi pada pukul 10.05 pagi itu disambut Perdana Menteri. Pertemuan hampir sejam itu bertujuan untuk membina hubungan baik selain meningkatkan hubungan dua hala sedia ada antara kedua-dua negara, khususnya membabitkan keselamatan dan pertahanan. Kedua-dua pemimpin turut bertukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Turut hadir Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein dan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Datuk Seri Abdul Rahim Muhammad Razzi. Cadangan Pindaan Nata Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Atas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998 bagi meningkatkan kawasan internet tanpa menyekat hak penggunaan internet disokong oleh Wanita Barisan Nasional. Sebelum itu, satu memorandum sokongan akan diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Kesemua pengamal media sosial ada kebertanggungjawaban dengan apa jua media, news, berita, posting yang mereka buat. Mereka tak boleh lagi dibenarkan masuk post terutama tumahan dan fitnah, lepas tu lari keluar meresap entah ke mana. Tak ada tanggungjawab langsung. Beliau bercakap dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat wanita BN di Ibu Negara. Mesyuarat turut menyuarakan sokongan tidak berbelah bagi terhadap kepimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak selaku pengerusi Barisan Nasional dan Perdana Menteri. Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam PAC Selangor, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM, Jabatan Audit Negara, Jabatan Peguam Negara dan Lembaga Zakat Selangor perlu segera menyiasat kumpulan pelaburan Darul Ehsan DEIG yang melibatkan perusahaan sejumlah 30 bilion ringgit aset di bawah Pemebadanan Menteri Besar MBI Selangor. Desakan tersebut disuarakan oleh Setiausaha Adun BN Selangor, Budiman Muhammad Zuhdi. Ia katanya sekiranya terdapat bukti wujud pelanggaran dan ketidakpatuhan dalam kod etika, peraturan dan juga enakmen serta akta tindakan undang-undang harus diambil ke atas Menteri Besar Selangor terhadap isu tersebut. Dalam pada itu, beliau turut mempersoalkan mengenai sejumlah wang yang diserahkan oleh DEIG sebagai wang zakat kepada cabang-cabang PKR.
pegawai-pegawai kanan telah pun dilantik dan pengumuman telah pun dibuat bahawa DIG akan terlibat dalam satu projek usaha bernilai 10 bilion. Persoalannya, adakah perkara ini benar? Kalau ianya benar, bilakah projek besar 10 bilion ini telah dibentangkan dan selanjutnya diluluskan oleh mesyuarat Esko Kerajaan Negeri Selangor? Yang timbul, adakah DIG yang amat berhormat Menteri Besar kononnya menyebut masih belum memulakan perniagaan dan operasi, wajib untuk mengeluarkan zakat. Beliau bercakap dalam sidang media khas yang diadakan di Ibu Pejabat UMNO Selangor di Shah Alam petang tadi. Malaysia menjadi tuan rumah persidangan anti rasuah antarabangsa IACC ke-16 yang akan bermula esok hingga Jumaat ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM melihatnya sebagai platform terbaik untuk negara menonjolkan usaha dan pendekatan yang telah dilaksana dalam memerangi rasuah. Bagi Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan SPRM, Datuk Mustafa Ali, IACC membolehkan keupayaan negara dan SPRM dilihat di peringkat antarabangsa. Ia wajar menjadi saluran untuk banyak pihak mempelajari kaedah meningkatkan integriti. Di peringkat antarabangsa, kita mengetengahkan sharing of information ataupun apa dipanggil berkongsi apa yang telah dilakukan oleh Malaysia, khususnya mengenai inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan oleh negara, oleh SPRM khususnya, di mana kalau saya tekankan sekali lagi, di peringkat antarabangsa sendiri, bila walaupun dia mengatakan berbagai pendekatan, tapi sekurang-kurangnya 23 amalan baik yang telah dilakukan oleh negara, oleh SPRM, merupakan satu perkara yang telah dilihat, diiktiraf oleh peringkat antarabangsa untuk dicontohi. Bertemakan mengakhiri kesan buruk rakyat, integriti, tindakan, persidangan menyaksikan penyertaan pakar-pakar terkemuka yang akan berkongsi kemajuan dan cabaran dalam usaha memerangi rasuah. Ia dijangka menarik sehingga 1,000 peserta dari lebih 130 buah negara. 46 jemaah haji telah menggunakan khidmat kaunseling sepanjang musim haji tahun ini. Daripada jumlah tersebut, masalah gangguan fikiran mencatatkan kes paling banyak dikendalikan. Laporan Muhammad Yunus Muhammad Nur dari Mekah Al-Mukarramah. 20 daripada jumlah kes yang direkodkan berkait masalah gangguan fikiran. Kes gangguan emosi dan perasaan pula mencatatkan 14 kes. Lain-lain kes yang diterima ialah krisis intervensi, masalah hubungan pasangan suami isteri dan rakan. Kesemua kes dikendali 4 kaunselor terlatih yang ditempatkan di Mekah dan Madinah. Menurut pengurus kaunseling Sharifah Rahana Wan Rahman, kebanyakan kes yang diterima adalah berdasarkan laporan individu lain. Jadi yang kes yang tinggi setakat ini adalah gangguan fikiran dan gangguan emosi. Dan tahap jantina yang banyak terkena gangguan fikiran ni ialah kaum wanita di antara lingkungan umur 55 tahun hingga 65 tahun. Kaunselor Muhammad Fahmi Abdul Talib mendedahkan kebanyakan kes membabitkan warga emas adalah masalah sama. Sebab di kalangan jemaah kita ada yang di kalangan warga emas, mereka mungkin mengalami contohnya nyanyuk. Jadi mungkin dia melakukan rutin-rutin yang sama seperti mana dia berada di kampung. Contohnya dia pergi kutip sampah, membersihkan sampah dan sebagainya. Contoh. Berdasarkan statistik tahun terdahulu, jumlah kes dijangka menurun sebaik selesai ibadah wukuf. Sepanjang tahun lalu, sebanyak 47 kes dikendalikan pasukan kaunseling. Secara purata, sebanyak 4 kes sehari dikendalikan pasukan kaunseling tabung haji. Selain daripada bersemuka di kaunter, jemaah juga boleh menghubungi talian perkhidmatan kaunseling data talian yang juga dikenali sebagai PEKA, ataupun boleh menerima khidmat nasihat daripada pakar kaunselor menerusi lawatan bilik ke bilik. Laporan Muhammad Iswawat Nur bersama jurukamera Zamzi Osman dari Mekah Al-Mukarramah.
Kementerian Kesihatan mengeluarkan nota peringatan kepada semua doktor yang berkhidmat di hospital kerajaan supaya menjaga etika mereka sebagai pengamal perubatan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya berkata tindakan itu bagi memastikan doktor kerajaan menjaga disiplin serta tata susila mereka dan tidak melakukan sesuatu yang boleh mengaibkan pesakit mereka. Ya, tindakan itu ekoran kes doktor berselfie ketika bertugas. Kita lihat bagaimana keadaan di sana. Kata Datuk Dr. Helmi, pihaknya telah menyerahkan tindakan selanjutnya diambil oleh Jabatan Kesihatan Negeri berkenaan. Kita dah siasat dan memang dah kenal pasti doktor yang terlibat dan tindakan akan dibuat oleh Jabatan Kesihatan Negeri lah. Ya. Kita ikut peraturan apa yang ini. Berarti memang saya pun kecewa dalam hal ini. Gambar yang memaparkan doktor terbabit menunjukkan isyarat peace bersama pesakit wanita dalam posisi bersalin menjadi viral di laman sosial sehingga mengundang kemarahan ramai. Datuk Dr. Helmi yang melakukan lawatan kerja sehari di Melaka merasmikan Klinik 1 Malaysia ke-19 di Krubung, Melaka. Pusat Pengajian Pergigian terbesar negara milik Fakulti Pergigian UiTM Kampus Sungai Buloh sudah sedia memulakan operasinya. Kos pembinaan melibatkan RM73.8 juta keseluruhan, membabitkan 10 tingkat bangunan termasuk auditorium serta 8 tingkat kolej kediaman. Menurut Naib Chancellor UiTM, Tan Sri Profesor Dr. Insinyur Sahul Hamid Abu Bakar, inisiatif itu memberi kemudahan perkhidmatan pergigian bukan sahaja kepada warga dan pelajar universiti berkenaan, malah masyarakat setempat. Dan kita berbangga sebab UiTM ini terlengkap dengan kemudahan penyelidikan yang terkini. Dan kita juga ada pusat pensterilan dan juga bekalan pergigian yang pertama di Malaysia. Semua prosedur dapat dijalankan dalam satu unit. Itu adalah satu-satu yang ada di Malaysia. Lebih menarik, projek tersebut berjaya disiapkan dalam tempoh 7 tahun bermula 2008 dengan penjimatan kos RM20 juta. Kita sebagai kontraktor utama membuat koordinasi dengan 15 nominated subcontractors yang merangkumi mechanical, electrical dan kerja-kerja khusus termasuk installation of equipment dan lain-lain lah. Selain bersyukur, para pelajar yang ditemui turut lega kerana tidak perlu lagi menumpang bangunan fakulti lain seperti sebelum ini. 2 buah kapal disyaki melakukan pemindahan minyak tanpa kebenaran dari kapal ke kapal berjaya ditahan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM di perairan Pengerang awal pagi semalam. Ketua Penguatkuasa Maritim Daerah Tanjung Sedili, Kapten Maritim Amran Daud berkata, 2 kapal berkenaan ditahan bot ronda maritim pada pukul 1.10 pagi semalam di lokasi 1.8 Batu Nautika Tenggara, Teluk Ramunia. Semasa ditahan, kapal berkenaan MTC Fortune yang berdaftar di Malabo, Equatorial Guinea bersama 6 anak kapal warga Myanmar dan 2 Indonesia sedang memindahkan 500 tan metrik minyak disyaki jenis Marine Fuel Oil, MFO. Pindahan dilakukan ke kapal MT Marina 88 yang berdaftar di Basseterre, Guadeloupe bersama 3 anak kapal warga Indonesia dan Myanmar. Kesemua mereka yang gagal mengemukakan permit dan dokumen berkaitan pemindahan minyak ditahan kerana melakukan pemindahan minyak tanpa kebenaran. Mereka juga didakwa gagal memaklumkan ketibaan kapal di perairan negara dan gagal membayar dius api. Kes disiasat mengikut Ordinan Perkapalan Saudagar 1952, Seksyen 49 1B, Kurungan 1 Kurungan K serta Seksyen 49 1B, Kurungan 1 Kurungan I serta Seksyen 3 Akta Dius Api Persekutuan 1953. Kapten dan Ketua Jurutera ditahan dan dibawa ke Pejabat Maritim Daerah Tanjung Sedili untuk siasatan lanjut. 2 beradik tiri dilepas dan dibebaskan Mahkamah Tinggi Johor Bahru daripada tuduhan membunuh seorang wanita 2 tahun lalu. Hakim Datuk Muhammad Sofian Abdul Razak membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap kedua-dua tertuduh.
P. Mary 29 tahun dan S. Chandran 33 tahun dihadapkan ke mahkamah pada 11 Februari tahun lalu atas tuduhan membunuh rakan mereka P. Malavili 33 tahun. Mangsa seorang warga tempatan ditemui rentung di lebuhraya Bukit Indah Horizon Hills dekat Nusa Jaya antara pukul 3 hingga 4 pagi 9 Jun 2013. Hakim tidak menemui keterangan atau bukti yang menunjukkan siapa pelaku sebenar kes pembunuhan itu. Tambahan pula tiada keterangan atau bukti daripada saksi yang mengaitkan tertuduh pertama iaitu P. Mary mengenali mangsa. Pendakwaan yang dijalankan Timbalan Pendakwa Raya Rahimah Abdul Majid mengemukakan 20 orang saksi. Lima kumpulan curi motosikal berjaya ditumpaskan polis kontingen Terengganu selepas 8 bulan pertama tahun ini. Ia melibatkan 32 tangkapan dengan 3 daripadanya merupakan pelajar sekolah menengah. Ketua Polis Negeri Datuk Rosli Abdul Rahman dengan tertangkapnya kesemua kumpulan terbabit pihaknya dapat menyelesaikan 26 kes di 4 buah daerah termasuk Kuala Terengganu, Dungun, Besut dan Hulu Terengganu. Tangkapan tersebut sekaligus menurunkan kadar jenayah di negeri itu. Februari 2015 hingga pada 31 Ogos 2015 direkodkan kes curi motosikal sebanyak 939 kes. Okey, dibandingkan pada tahun tempoh yang sama tahun lepas sebanyak 1051 kes. Kita dah berjaya menurunkan. Dengan usaha-usaha yang terus kita akan dapat meneruskan menangani masalah curi motosikal. Ketua Polis Terengganu yang terdahulu beliau menyaksikan majlis serah terima tugas Ketua Polis Setiu di Ibu Pejabat Polis Daerah DSP Idris yang memangku jawatan tersebut sebelum ini akan bertukar ke Ibu Pejabat Polis Kontingen Negeri. Tempatnya diambil alih DSP Elias Abu Bakar yang sebelum ini merupakan pemangku timbalan Ketua Polis Dungun. Kerajaan perlu merancang semula strategi sumbernya bagi mencapai sasaran defisit fiskal 3.2% yang ditetapkan tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Keuangan Datuk Johari Abdul Ghani, sumber keuangan kerajaan kini terhad ekoran kejatuhan harga minyak mentah global. We need to relook back at our expenditure. Those expenditure that will not be able to give you a revenue impact, then maybe we can defer that expenditure. And those expenditure that will not be able to give us a social impact, we need to relook at that. So of course these are all the details that we can look into it in order to re-strategize back the way we spend government. Selain itu, Datuk Johari menyarankan pengeluar-pengeluar produk tempatan mengurangkan pembelian sumber dari luar negara dan beralih kepada bahan-bahan buatan tempatan. Langkah ini bagi mengurangkan kesan kejatuhan mata wang ringgit terhadap pendapatan syarikat. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak Ketua Pegawai Kewangan CFO 2015 di Kuala Lumpur. Bertemakan perubahan pada masa depan bermula sekarang, sidang itu memberi pendedahan tentang bagaimana CFO mampu mendepani cabaran masa kini dan memastikan kelangsungan syarikat pada masa akan datang. Jumlah perdagangan di antara 8 negara-negara membangun di sasar meningkat kepada $150 bilion Amerika tahun ini berbanding $121.8 bilion yang dicatatkan tahun lalu. Setakat ini jumlah dagangan melibatkan 8 negara itu telah mencecah $98 bilion Amerika. Dengan pencapaian yang baik itu, Setiausaha Agung Dewan Perniagaan dan Industri D8, Said Ali Muhammad Musavi, positif sasaran jumlah dagangan $500 bilion Amerika menjelang 2018 mampu dicapai. I know that $500 billion is a big challenge, but at the same time we believe that it is attainable and we can do it. With the support of the private sector, if we could involve and engage our private sector and the engine start working properly, I do believe that it is attainable. D8 merupakan satu kumpulan antara kerajaan yang terdiri daripada Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Nigeria,
Pakistan dan Turki. Dalam pada itu, Presiden Dewan Perniagaan dan Industri Kebangsaan Malaysia, Datuk Said Ali Al-Atas pula berkata, Malaysia akan menggunakan pengalaman perdagangan dengan negara-negara ASEAN untuk meningkatkan jumlah perdagangan D8. For example, Malaysia, of course, very good in marketing. We export quite well, but we are short of raw materials, and we have no labor. So why not? Malaysia can lead the marketing and selling to the globally, having our factories in Bangladesh. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran persidangan Dewan Perniagaan dan Industri D8 yang berlangsung selama 2 hari bermula hari ini. 4,000 perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terlibat dengan industri halal dijangka menggunakan platform e-dagang Global Halal Exchange GHE menjelang akhir tahun ini. Platform ini yang dikendalikan oleh Dagang Net Teknologi Sendirian Berhad menyediakan peniaga akses kepada pasaran halal global yang kini bernilai $2.3 trilion Amerika. Because one of our objective is, of course, we are looking at the contribution to the group. One of our objective also is to bring up the level of SME, to bring them to a global level. So we will use Global Halal Exchange as the platform to bring up the SMEs, their capabilities and their marketing expertise to go global. Beliau ditemui media dalam majlis menandatangani perjanjian perkhidmatan saudagar dengan Al-Ansar Health Sendirian Berhad dan memorandum persefahaman MOU dengan Zidik Cellular Communication Sendirian Berhad. Turut berlangsung majlis pelancaran e-marketplace yang diperbarui dan boleh diakses melalui laman web GHE. E-marketplace menyasar untuk membangunkan industri halal atas talian yang lengkap bagi memudahkan peniaga mendapat pembekal dan pembeli bagi produk serta perkhidmatan mereka. Persatuan Badminton Malaysia BAM kini terdesak mencari calon untuk mengisi kekosongan jawatan jurulatih. 5 kekosongan perlu diisi dengan 3 daripadanya bakal ditempatkan di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Namun pengarah teknikal BAM Morton Frost Hansen masih belum mahu menekan butang panik, sebaliknya enggan terburu-buru melantik jurulatih baru. Tidak menyatakan secara terperinci senarai akhir calon, Frost memberikan bayangan kesemuanya terdiri daripada anak tempatan. Namun 5 nama berkenaan hanya akan dimutamatkan akhir tahun ini. I have been working very hard to obviously talk to the management of BAM to start looking at how and when we can employ new coaches, and that has been approved last week, which I'm delighted, which means that we will over the next few months coming employ 3 coaches for the Bukit Jalil Sports School and 2 coaches for the national set-up here. Antara nama yang turut dikhabarkan tersenarai bekas pemain bergu negara, Lee Wan Wah. Beliau ditemui di Stadium Juara Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Sebelum ini BAM menerima tamparan hebat apabila beberapa jurulatih bertindak angkat kaki. Ia termasuk jurulatih perseorangan Rashid Siddiq, jurulatih bergu Rosman Razak dan terbaru Tan Kim He. Turut meninggalkan BAM bekas jurulatih remaja Lindan, Ju Yang, yang berkhidmat di SSBJ. Dalam perkembangan lain, seramai 8 pemain badminton kebangsaan dipilih menyertai program podium di bawah kendalian Institut Sukan Negara ISN. Senarai itu diketuai jago perseorangan Datuk Lee Chong Wei. I have been working very hard to obviously talk to the management of BAM to start looking at how and when we can employ new coaches, and that has been approved last week, which I'm delighted, which means that we will over the next few months coming employ 3 coaches for the Bukit Jalil Sports School and 2 coaches for the national set-up here. Melibatkan atlet terbaik negara serta lanjutan Road to Rio 2016,
Fokus podium adalah persediaan atlet menghadapi Sukan Olimpik 2020 di Tokyo selain tamasya Sukan Asia dan Commonwealth. Ia merangkumi aspek pemakanan, latihan, kemudahan sains sukan dan kejurulatihan. Selepas layak ke Olimpik Rio secara merit bulan lalu, nama Pandalela Rinong digugurkan daripada menyertai kejohanan terjun Piala Asia di Pusat Akuatik Bukit Jalil bermula Jumaat ini. Keputusan itu diambil bagi memberikan peluang kepada penerjun lain mencari kelayakan ke Olimpik. Perkara tersebut disahkan jurulatih terjun negara Yang Zuliang pada sidang media kejohanan pagi tadi. Zuliang berkata, beliau mengambil keputusan itu memandangkan Pandalela sudah melayakkan diri ke Sukan Olimpik Rio de Janeiro 2016. Ia sekaligus membuka peluang kepada penerjun lain melayakkan diri ke Sukan Olimpik. Untuk rekod, Pandalela dan Eng Yanji sudah pun layak ke Olimpik Rio selepas menyertai kejohanan dunia di Kazan, Rusia baru-baru ini. Berikutan ketiadaan Pandalela, Nur Dapita Sabri dan Loh Ziai akan bertanding dalam acara 10 meter platform wanita. Selain Nur Dapita dan Ziai, Malaysia akan diwakili Oi Ziliang, Ahmad Amshar Azman, Chiao Yiwei, Muhammad Syafiq Putih, Tracy Vivian Tukit, Cheong Jun Hong, Kam Lingkar dan Lai Puyi pada kejohanan terjun Piala Asia ke-6 itu. Beberapa penerjun Cina yang sudah melayakkan diri ke Olimpik Rio turut menyertai kejohanan ini kerana ingin mencari peluang untuk muncul sebagai juara. Penerjun terbaik Cina, Tai Xiaohu dan Ji Xiu telah mengesahkan penyertaan mereka dalam kejohanan itu. Selain Malaysia, China dan Korea Selatan, 5 negara lain iaitu Jepun, Indonesia, Qatar, Macau dan Uzbekistan akan menyertai kejohanan 3 hari itu bermula Jumaat ini di Pusat Akuatik Bukit Jalil. Seterusnya mengenai masa depan pelumba Moto3 negara, Zul Fahmi Khairuddin bersama pasukan Drive M7 SIC Racing disahkan kelam selepas kontraknya tidak akan disambung tahun depan. Pelumba kelahiran Banting itu tidak akan bersama pasukan itu musim depan selepas prestasi buruk sepanjang tahun ini biarpun berjaya mengutip mata di GP Britain hujung minggu lalu. Perkara tersebut disahkan Ketua Pegawai Eksekutif Litan Terbangsa Sepang SIC Datuk Razlan Razali. Biarpun perkara tersebut sudah diketahui Zulfahmi, Datuk Razlan tetap mengharapkan Zulfahmi dapat mencuri mata dalam baki 6 perlumbaan bagi membuka harapan mencari pasukan baru untuk musim akan datang. Bagi saya, seperti saya buat pengumuman masa SPK itu, dia punya masa di Moto3 dah tahun ni tahun yang last lah. Jadi tapi saya harap jika dia meningkatkan prestasi dia baki 6 perlombaan yang akan datang, saya harap mungkin dapat offer daripada tim lain walaupun di Moto3 ataupun insyaAllah di Moto2. So sekarang dia kena perform lah. Zulfahmi yang akur dengan keputusan SIC jelas tidak meletakkan kesalahan kepada pasukan yang banyak mencorakkan kariernya dalam MotoGP sepanjang 6 tahun kebelakangan ini. Namun dia yang terlalu sensitif dengan pelarasan enjin jelas kecewa dengan persembahan hambar sepanjang musim ini apabila menyifatkan gangguan teknikal jentera banyak menjejaskan usahanya mengejar kedudukan lebih baik sewaktu perlumbaan. Potensial motosikal tu ada, cuma saya sekarang memang sangat di setengah track saya sangat struggle dengan setup motosikal di mana saya sangat agak sensitif di dalam setup motosikal berbanding dengan rider lain. Dan saya harapkan upgrade daripada KTM pada Misano nanti dapat membantu saya sedikit sebanyak dalam praktis dan juga research saya. Perancangan masa depan, Zulfahmi bakal beralih arah ke perlumbaan Moto2. Malah dia dan pengurusannya sudah pun mengadakan perbincangan dengan beberapa pasukan termasuk dari Malaysia bagi perlumbaan musim hadapan. Sementara itu, SIC membayangkan sambutan yang tetap hangat daripada peminat pada Grand Prix Malaysia yang akan berlangsung dari 23 hingga 25 Oktober depan.
Memasuki edisi ke-25, Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Razlan Razali berkata, acara-acara sampingan di dalam dan luar Litar termasuk perlumbaan sokongan akan tetap diadakan. Dengan sasaran lebih 80% penonton tempatan seperti perlumbaan sebelum ini, beliau menjangkakan sejumlah 130,000 pengunjung akan memenuhi Litar Sepang selama 3 hari itu. Datuk Razlan berkata demikian selepas majlis pelancaran Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix di Kuala Lumpur. Seterusnya menjelang kejohanan Ragi Piala Agong 2015. Rugby Piala Agong 2015. Juara bertahan Sabah mendapat laluan mudah di pusingan awal sebelum memulakan kempen mempertahankan kejuaraan ketika saingan memasuki peringkat suku akhir. Juara 7 sebelah kebangsaan 2015 kategori Junior Perlis kembali mewarnai edisi ke-33 selepas kali terakhir membuat penampilan pada 2009. Edisi ke-33 Rugby Piala Agong menyaksikan juara bertahan. Sabah hanya akan memulakan kempen ketika saingan memasuki peringkat suku akhir. Ini berikutan wilayah Persekutuan Labuan dan Sarawak menarik diri sekaligus memberikan laluan mudah buat Sabah. Namun, pengurus pasukan Ramesh Lachmanan menjelaskan itu bukan kelebihan buat Sabah. Sebaliknya, mereka perlu mengekalkan tahap kecergasan sebelum turun beraksi pada saingan suku akhir yang dijangka berlangsung pada 27 September ini. Segalanya bermula di quarter final. Sebab sebelum peringkat awal ni pusingan. So mungkin ada satu boleh kalah, satu boleh menang. Tapi kalau quarter final, kalau first game tu kalah habis ya. Sabah muncul juara tahun lalu selepas menewaskan Terengganu 29-10. Sementara itu, Wakil Utara, Perlis, kembali menghangatkan kejohanan tahun ini selepas kali terakhir beraksi pada 2009. Perlis yang muncul naib juara 7 sebelah kebangsaan 2015 kategori junior tidak rela menjadi pasukan belasahan dan mensasarkan sekurang-kurangnya pusingan kedua. Kalau tengok dari segi peringkat kumpulan, memang kalau nak ikutkan dua-dua pasukan PDRM dan juga ATM merupakan pasukan yang kuat dan telah lama bertapak dalam kancah rugby Piala Agong. So, dan juga dua both team pun diperkuatkan dengan beberapa main port. So hopefully cabaran kali ini Perlis akan bagi kepada kedua-dua pasukan PDRM dan ATM, memang kita akan bagi tantangan yang sengit, insya-Allah. Perlis diundi dalam kumpulan C bersama PDRM dan ATM dan akan membuka tirai kejohanan berdepan PDRM 5 September ini. Kejohanan edisi ke-33 ini akan bermula 5 September hingga 3 Oktober depan. Kehangatan sambutan Hari Kebangsaan turut dirasai di Hulu Terengganu. Setelah memeriahkan sambutan di Bandar Kuala Terengganu semalam, penduduk Kampung Basung hari ini menjayakan sambutan di peringkat kampung pula melalui konvoi Merdeka dan lawatan ke Cameron Highlands. Adun Telemong Datuk Rozi Mamat menyempurnakan pelepasan konvoi di Kampung Basung. Aktiviti tahunan itu kali kelima diadakan dengan kerjasama Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Dekat kampung-kampung kecil-kecil dan pendalaman sebagaimana kampung kami ini pun juga masyarakat kita amat rasa kasih sayang kepada tanah air ini. Maka saya berharap kepada generasi khususnya generasi muda yang ada pada hari ini, sebagaimana masyarakat kampung ini, mereka sangat-sangat menghargai kemerdekaan yang kita kecapi ini agar ianya boleh terpelihara sepanjang zaman. Konvoi ke Canberra Highlands pula melibatkan 75 peserta yang menaiki kereta dan motosikal. Mereka terdiri daripada ahli kawasan rukun tetangga KRT, jiran muda, wanita dan warga emas. Bertujuan melaksanakan program lawatan ini adalah untuk melatih ahli jawatankuasa KRT, terutamanya jawatankuasa jiran muda dan jiran wanita dalam memperkemaskan pentadbiran di KRT Kampung Baung ini. Di Canberra Highlands, peserta berpeluang melawat KRT Puncak Arabella. Mengingatkan generasi muda hari ini betapa susahnya orang zaman itu nak merdeka Malaysia. Jadi hari ini supaya kita orang rakyat Kampung Baung, penduduk dari kecil besar tua muda mesti tahu apa arti merdeka.
Pertandingan juara bertemu juara JBJ Bintang Klasik menghampiri kemuncaknya. Sabtu ini 8 finalisnya akan beraksi di pentas akhir yang akan disiarkan secara langsung di TV2 pukul 9 malam. Baik, untuk peserta yang seterusnya. Pertandingan yang menghimpunkan Johan, Naib Johan dan pemenang tempat ketiga Bintang Klasik antara tahun 2007 hingga 2014 itu menawarkan hadiah keseluruhan RM100,000. Malam final, JBJ akan menyaksikan peserta menyanyikan 2 buah lagu secara solo dan duet. Untuk malam itu yang nak menentukan mereka menjadi juara, mereka tidak boleh membuat sebarang kesilapan. Vokal mesti mantap. Saya harap mesti jaga, jangan ada nanti demam ke apa tak ada suara, kena jaga dari sekarang ya. Dan persembahan lah ya, sebab memang markahnya lebih kurang sama. Juara akan membawa pulang wang tunai bernilai RM60,000 beserta piala iringan. JBJ sekaligus memberi pengiktirafan kepada penggubah lagu, penyanyi, pemuzik serta seniman yang telah menghasilkan karya kreatif lagu-lagu Melayu malar segar yang tidak lapuk di telan zaman. Bagus dan cukup hebat. Malam Festival Filem Malaysia ke-27 FFM 27 yang akan berlangsung esok bakal tampil dengan satu kelainan berbanding tahun sebelumnya. Kali ini pemenang tidak akan lagi diberi ganjaran dalam bentuk wang tunai, sebaliknya trofi yang terdapat kepingat emas. Sebanyak 140 pencalonan membabitkan 56 buah filem merangkumi 24 kategori, termasuk kategori filem bukan dalam bahasa Melayu terbaik yang julung kali dipertandingkan pada tahun ini. Wartawan Muhammad Zafli Abdul Jawad ada laporannya. Tak, wang tunai ni boleh habis. Kalau bagi wang tunai boleh habis. Kalau bagi macam anugerah macam trofi macam ni, dia macam Oscar lah kan. Kita nak sesuatu yang kita boleh letak dekat bilik, yang kita boleh tunjuk ke anak cucu. So itulah konsep dia. Nilai dia tu, nilai tu macam dia pengiktirafan kepada individu tu, kepada artis. Itu lagi saya ingat lagi lebih manfaat daripada wang yang boleh digunakan gitu habis pintu aja. Rekaan trofi kali ini lebih ringan selain simbolik kepada kesatuan dalam perfilman. Sebelum ini, pemenang setiap kategori menerima wang tunai RM10,000, manakala bagi filem terbaik pula menerima ganjaran sehingga RM25,000. Alhamdulillah, saya sangat happy sebab selama ini kita boleh dapat nomination di luar negara, tapi yang paling penting bagi kami sebenarnya kalau dapat recognition daripada dalam Malaysia sendiri, iaitu daripada Festival Filem Malaysia ni lah. Sebenarnya ini pun first baby kami, jadi kami dapat dinominated pun dah sangat-sangat happy lah. Pasal mereka rasa macam berubah-ubah. Tak sangka mereka tercalon untuk FFM ni, yang ke-27 ni, aku tak sangka. Aku rasa macam rasa macam berubah ni sebab ini pencalonan dua filem yang mereka ada kan. Tu yang mereka rasa macam sakitnya. Saya terkejut sebab tercalon. Alhamdulillah lah dapat tercalon. Pencalonan selalu membuatkan saya sangat happy. Alhamdulillah dapat pencalonan satu lagi, dan yang paling menggembirakan saya telah mendapatkan pencalonan yang ke-8, dan itu adalah pencalonan paling banyak so far. So kalau tak menang pun tak apa, saya dah menciptakan sedikit sejarah untuk diri sendiri. FFM 27 memilih tema Sehati Sejiwa menepati tema Bulan Kemerdekaan. Karya yang layak bertanding adalah filem yang tayangkan sekitar Januari sehingga Disember tahun lalu. Malam perasmian acara akan berlangsung pada 2 dan 5 September di Symphony Lake Suite KLCC. Semoga dengan penganjuran kali ke-27 ini merancakkan lagi industri kreatif dan digital negara kita. Muhammad Zafri Abdul Jawad, Berita RTM. Baiklah, paparan itu menutup Nasional 8 edisi Sabtu September. Ikuti Best 5 10 selepas ini bersama Syuhaida Arifin. Itu Assalamualaikum. Salam sehati sejiwa.